Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah, amma ba'du. Muslimin hadirin yang dikasihi sekalian, pertama-tamanya marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia dan keizinan daripada Allah dapat sama-sama kita menghadirkan diri ke rumah Allah pada petang ini untuk sama-sama kita menunaikan tugas dan juga tanggungjawab kita sebagai hamba kepadanya. Mudah-mudahan kita sentiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, wa man yassara ala mu'sir yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, wa man satara mu'minan satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al jannah, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah, wa man abta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuh. Rawahu Muslim. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man naffasa an mu'minin, siapa-siapa yang melapangkan satu orang mukmin min kurabid dunia, daripada kesempitan-kesempitan dunia, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, Allah akan melapangkan baginya kesempitan-kesempitan yang akan dia hadapi di akhirat nanti. Kalau kita tolong satu orang mukmin di dunia yang dalam kesempitan, kita lapangkan dia, maka Allah Subhanahu wa taala melapangkan kita daripada kesempitan-kesempitan akhirat. Kalau nak kira kesempitan dunia ni apa sangat? Susah, sempit, payah. Di dunia ini setara mana sekalipun masih ada jalan ikhtiar. Kita boleh minta tolong dengan orang dan sebagainya. Tapi kesempitan, susah payah di akhirat, tak ada siapa yang boleh beri pertolongan kepada kita lain daripada amalan-amalan yang kita buat di dunia ni. Ada pahala kita, amal kebajikan kita. Salah satu amal yang boleh melapangkan kita daripada kesempitan akhirat adalah apabila kita tolong, beri kelapangan kepada saudara kita yang mukmin di dunia. Dia dalam kesempitan, kita tolong dia, beri kelapangan kepada dia, mudahkan urusan dia, beri pertolongan. Sama ada dalam bentuk mungkin duit ringgit, mungkin tenaga, mungkin buah fikiran, mungkin apa jua yang boleh kita bantu.
Kadang-kadang kita tak tolong dengan duit kita, tapi kita tunjuk kepada dia orang ataupun kita tolong kutip duit, himpun, beri kepada dia. Akhirnya, dia dapat menunaikan hajat dan keperluan dia. Kadang-kadang anak nak pergi sekolah, masuk universiti tak cukup duit. Kita nak bagi ribu-ribu pun kita pun tak ada. Kita tolong kutip umum di masjid, surau dan sebagainya. Bolehlah 2-3 ribu bantu anak dia masuk universiti, pendaftaran, duit tambang dan sebagainya. Kita tolong. Daripada sempit kehidupan dia, maka dia dilapangkan. Boleh sambung mengaji. Apabila kita ada usaha yang macam ni, memberi kelapangan kepada saudara kita yang dalam kesempitan. Nabi SAW sebut Allah Subhanahu Wa Taala akan melapangkan apa jenis kesempitan yang akan kita hadapi di akhirat nanti. Ini di antara amal yang boleh tolong kita di akhirat nanti. Kemudian Nabi kata, وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ. Siapa-siapa yang memudahkan orang yang dalam kesusahan, kepayahan. Yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Allah permudahkan baginya urusan dunia dan akhirat. Orang dalam susah, kita permudahkan urusan dia. Kan? Di antara contoh yang dibawa dalam syarah hadis, sebagai contoh orang berhutang dengan kita. Janji nak bayar bulan depan. Mai bulan depan dia tak boleh bayar. Kan? Lalu kita pun beri tempoh kepada dia. Tak apalah, tak boleh bayar bulan ni. Bulan depanlah kamu bayar. Mana kita lanjutkan tempoh kepada dia supaya beri kemudahan kepada dia. Bulan depan dah duit bayar. Allah sebut dalam Quran, wa in kana dhu usratin fanaziratun ila maisarah. Kalaulah orang yang berhutang itu ada kesusahan, dhu usrah, mana tak ada duit, janji-janji sampai tempoh tak boleh bayar, fanaziratun ila maisarah, beri tempoh kepada dia sampai dia ada kemampuan untuk bayar. Wa anta saddaqu, tapi kalaulah kamu berniat atau kamu beri sedekah ke dia, dah dia kata tak boleh bayar, tak apalah, aku sedekahlah. Khairul lakum, kata Allah, itu lebih baik bagi kamu. Tapi nak sedekah tu kadang-kadang dia berat. Dia kata sikit-sikit tak apa, saya banyak kan. Tapi kalau boleh niat beri sedekah, Allah kata wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau kamu niat beri sedekah daripada hutang tadi ni, dah dia tak boleh bayar, sedekah itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahuinya. Kan? Mana di sini Nabi kata apa? Kalau orang tu dalam susah, kita permudahkan urusan dia. Bukan kita bagi payah urusan dia. Kita permudahkan. Allah akan permudahkan urusan kita dunia dan akhirat. Jadi kadang-kadang kita ada benda-benda yang kita buat ni tak apa nak lepas kan. Kita dok buat satu benda tu pasal apa yang payah lepas, pasal apa yang payah boleh, pasal apa yang payah jadi ni. Mungkin kita nak kena tolong orang. Tengok orang yang dalam kesusahan, tak nanti besar. Kadang-kadang orang nak angkat barang je, pindah rumah. Kita tolong dengan tenaga kita, tolong angkat barang, pindah daripada rumah lama ke rumah baru. Bahkan disebut dalam kitab, kita tolong orang angkat barang daripada bawah naik ke atas kenderaan dia pun, memudahkan dia. Itu pun sudah dikira pertolongan kita kepada dia, memudahkan dia yang dalam kesusahan. Akan ada balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan permudahkan urusan kita dunia dan akhirat. Bukan takat dunia saja, akhirat pun Allah bagi mudah. Sebab itu tak rugi kalau kita tolong orang walau sikit pun. Allah sebut dalam Quran, innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak pernah mensia-siakan pahala ganjaran orang yang melakukan kebaikan. Mana bila kita buat baik pada orang, kebaikan yang kita buat tu pasti ada ganjaran pahala dan balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Nabi sebut, wa man satara mu'minan satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutup aib saudaranya yang mukmin. Kita tahu dia ada aib. Kadang-kadang benda yang mengaibkan dia. Kita tahu tapi kita tak ada cerita pada orang lain dan kita tak dedahkan keaiban dia. Lebih-lebih lagi dalam dunia media sosial lala ni. Kita tak duk sebab rata keaiban saudara kita yang mukmin. Ada benda-benda yang mengaibkan dia, yang boleh menjatuhkan maruah dia. Kita tak dedah, kita tutup. Maka Allah akan tutup keaiban kita. Allah Subhanahu Wa Taala akan tutup keaiban kita bukan sahaja di dunia,
tapi juga keaiban kita di akhirat nanti. Allah tutup daripada diketahui oleh orang lain. Kita pun banyak aib benda dosa yang kita buat. Orang duk kata kita baik ni pasal orang tak tahu aib dosa kita. Jahat kita tu orang tak tahu pasal apa Allah tutup. Pasal apa Allah tutup? Pasal kita tutup aib orang. Tapi bila kita suka bercakap dedah keaiban orang, bercakap di media sosial dan sebagainya, ada benda-benda rahsia kawan kita, kita dedah dan sebagainya, Allah akan dedah keaiban kita satu hari nanti, sekalipun kita berusaha untuk menutup keaiban kita. Kita ada usaha nak kepung aib kita ni tak bagi orang tahu, tapi oleh kerana kita duk cakap pasal aib orang, Allah dedah keaiban kita, diketahui orang satu hari nanti. Wa na'udzubillahi min dzalik. Itu jaga aib orang. Jangan mudah kita bercakap tentang perkara-perkara yang mengaibkan seseorang itu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa-siapa yang melalui satu jalan untuk menuntut ilmu, hadis ni panjang, ada kaitan juga dengan hadis yang kita baca di kuliah subuh tadi, lain hadis dia tapi ada hubung kait. Nabi kata siapa-siapa yang melalui satu jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan permudah baginya jalan untuk dia ke syurga. Anak-anak kita yang duk mengaji, keluar daripada rumah, pergi menuntut ilmu, kadang-kadang sampai ke luar negeri dan sebagainya. Ilmu yang bermanfaat, lebih-lebih lagi ilmu agama. Allah permudahkan urusan dia, Allah permudahkan jalannya untuk menuju ke syurga. Kerana ilmu ini menyuluh seseorang itu kepada jalan kebenaran. Kita nak buat apa pun dalam kehidupan kita perlu kepada ilmu pengetahuan. Tambah telahlah amal ibadat. Urusan apa pun kita nak buat, bawa kereta kita kena ada ilmu. Kita nak urusan apa pun, urusan yang besar, yang kecil, perlu kepada pengetahuan. Nak goreng cucuk pun kena ada, nak masak nasi, tanak nasi pun kena ada ilmu, kena reti. Nak basuh beras berapa kali, nak bubuh ayak banyak mana, dapat api nak kena kecil ke besar. Kalau tak ada ilmu, hangit, untung berat. Sebab tu perlu kepada ilmu pengetahuan, apatah lagi dalam bidang agama, kita nak buat ibadat, semayang dan sebagainya. Kalau buat tanpa ilmu, amal ibadat itu sudah tentu tidak ada nilainya di sisi Allah. Kemudian Nabi kata, terlepas tadi, ada wallahu fi aunil abdi, ma kana al-abdu fi auni akhi. Allah sentiasa memberi pertolongan kepada hambanya selama mana hambanya itu sentiasa memberi pertolongan kepada saudaranya. Allah akan tolong kita. Allah tolong kita dalam urusan kehidupan kita, kerja buat kita selama mana? Selama mana kita ni suka tolong saudara kita. Lambat lepas orang minta tolong, kita tolong. Kadang-kadang orang tak minta tolong pun kita tolong. Allah akan tolong kita. Yang kadang-kadang urusan kita ni, kita nampak macam sulit, macam payah. Cuba tolong orang. Sekecil-kecil pertolongan kepada sebesar-besar pertolongan, tolong pada perkara-perkara yang baiklah. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong pada benda-benda baik, benda makruf, benda takwa, perbuatan yang membawa kepada kebaikan. Jangan tolong pada perkara perbuatan dosa dan maksiat. Bila kita tolong orang, Allah akan tolong kita. Tolong kita. Maknanya pertolongan Allah sentiasa berada bersama-sama dengan kita selama mana kita ni suka memberi pertolongan kepada saudara kita. Kalau nak Allah tolong kita, tolong orang. Ni janji Allah melalui lidah Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW sebut, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidak berhimpun satu kaum daripada manusia dalam rumah daripada rumah Allah, yatluna kitab Allah. Duduk dalam masjid, dalam surau ni tujuan apa? Tujuan nak baca kitab Allah, baca Quran. Wa yatadarasunahu bainahu, dan kemudian bertadarus sama-sama mereka. Ni bulan Ramadan tak lama dah. Lepas tarawih pakat berhimpun. Satu kumpulan, dua kumpulan, satu halaqah, dua halaqah. Semata-mata kerana nak tadarus baca Quran. Nabi kata tidak berhimpun satu kumpulan manusia dalam rumah Allah kerana nak baca kitab Allah, nak bertadarus, melainkan Allah akan turunkan kepada mereka as-sakinah, ketenangan dalam jiwa. Tenang, benda hak kita tak boleh beli di kedai, di hospital, di klinik, tak ada jual. Makan ubat tenang pun belum tentu tenang. Tapi ketenangan ni Allah akan beri pada siapa? Hak duduk dalam rumah Allah kerana nak baca Quran. Wa ghashiyatuhumur rahmah,
Allah liputi, Allah lingkungi mereka ini dengan rahmat kasih sayang daripada Allah. Wa haffathumul malaikah, malaikat duduk sekali dengan kita, hampak sayap dia sebagai tanda redha dengan kita. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut nama kita di sisi para malaikatnya. Mana nama kita ni menjadi sebutan di sisi para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Pasal apa? Pasal duduk dalam masjid, berkumpulan, baca Quran, tadarus, semak menyemak di antara satu sama lain. Bukan semua orang boleh buat. Lebih-lebih lagi bulan puasa lepas tarawih. Kita kira nak balik ya. Nak singgah kedai, more dan sebagainya. Adalah cadang dengan kawan-kawan nak pergi tak mana makan. Mi rebus dan sebagainya kan. Plan siap dah. Tapi orang hak boleh tunggu sampai pukul 12, kadang-kadang pukul 1 duk tadarus. Balik lena tak apa jam nak bangkit pula makan sok. Ni orang di antara orang yang hebat. Ya Allah Subhanahu wa taala, dan tak semestinya bulan Ramadan saja, bulan lain pun. Bahkan kita boleh mula dah. Daripada la ni kumpulan-kumpulan tadarus kita mula dah, perangat dah hinjin. Supaya mari bulan Ramadan nanti lancak elok dah Quran kita. Kan? Kemudian Nabi kata, "Wa man abta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuh." Siapa-siapa yang terlambat oleh amalnya atas dunia tak dan beramal. Nah, kerana sibuk dengan benda ni. Bukan pasal umur pendek dah, umur panjang. Allah bagi sampai 40, 50, 60, 70, 80 tahun Allah bagi. Tapi tak ada amal. Terlambat maknanya tak dan beramal disebabkan sibuk dengan urusan-urusan lain. Lam yusri' bihi nasabuh. Makna nasab keturunannya yang baik, yang mulia sekalipun takkan dapat memberi pertolongan kepada dia. Maknanya kalau atas dunia ni kita daripada keturunan orang hebat-hebat, orang mulia. Anak tok guru, anak alim, ulama sekalipun, kalau tak beramal di dunia, anak siapa, anak raja sekalipun, anak pemimpin, anak pemerintah sekalipun, anak khalifah sekalipun, pi di akhirat, kalau tak ada amal, kita nak claim kata boleh lah ya Allah, aku ni anak fulan bin fulan, orang hebat. Maka keturunan kita yang mulia tak boleh memberi pertolongan kepada kita kalau atas dunia kita tidak beramal, tak persiapkan diri dengan amalan yang secukupnya. Sebab tu Nabi kata, "I'tuni bi a'malikum wa la ta'tuni bi ansabikum." Mari di akhirat bawa amal kamu, bukan bawa keturunan-keturunan nasab kamu dah. Di dunia mungkin lakulah nasab keturunan kita. Kan? Kita habaq kata kita ni daripada keturunan sekian-sekian, mak kita, pak kita orang sekian-sekian. Jadi orang hormat kita dengan sebab nasab keturunan kita, sebab kita ni daripada kalangan bangsawan. Tapi di akhirat kalau tak ada amal, habaqlah siapa pun keturunan kita. Bahkan Nabi SAW sendiri pun beri jaminan baginda tak boleh nak beri pertolongan kepada ahli keluarga baginda kalau tidak atas dasar iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, memberitahu kepada kita beberapa perkara yang sangat memberi pengajaran dan pedoman kepada kita. Maka kesimpulan yang dapat kita buat di sini, selama mana kita nak Allah permudahkan urusan kita, kita permudahkan urusan orang. Kalau kita nak Allah beri pertolongan kepada kita, kita hendaklah suka memberi pertolongan kepada orang. Kalau kita nak Allah tutup keaiban kita, kita terlebih dahulu kena tutup keaiban saudara-saudara kita. Dan beramallah, carilah pahala sebanyak mungkin, kerana di akhirat nanti, semulia mana sekalipun keturunan kita, keturunan tidak dapat memberi pertolongan kepada kita jika kita tidak mencari kesempatan untuk beramal dan menghimpun pahala kebajikan yang banyak untuk kita bawa balik ke akhirat nanti. Mudah-mudahan dengan sedikit tazkirah pada petang ini memberi manfaat pada kita bersama, insya-Allah. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala dan apa yang tidak baik daripada kelemahan dan kekurangan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nussina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min 'amalin la yurfa' wa min du'a'in la yusma'. Na'udzu bika min ha'ula'il arba'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.